Pernah tak anda terfikir, setiap kali anda scroll media sosial, baca berita pasal harga barang naik atau berbual dengan kawan tentang siapa patut jadi ketua kelas, anda sebenarnya sedang menyentuh tentang politik? Ya, betul. Politik ada di mana-mana dan hari ini, jom kita bongkar apa sebenarnya ia dan bagaimana untuk memahaminya dengan lebih baik. Okey, jom kita mula. Bila kita dengar je perkataan politik, apa yang terlintas kat fikiran? Mesti terbayang ahli politik di parlimen atau bendera parti berkibar masa pilihan raya kan? Tapi, adakah itu sahaja maksudnya? Sebenarnya, ia jauh lebih luas dan lebih dekat dengan kita daripada yang kita sangka. Cuba fikir balik, adakah politik wujud dekat pejabat anda, dalam grup WhatsApp keluarga, atau masa anda dan kawan-kawan cuba putuskan nak makan kat mana? Jawapannya, dah tentulah ada. Petikan ni memang kena. Masa anda cuba yakinkan bos tentang idea anda atau bila anda cuba berbaik-baik dengan rakan sekerja untuk melancarkan urusan kerja, itulah politik dalam bentuknya yang paling asas. Ia adalah seni mempengaruhi dan membuat keputusan dalam mana-mana kumpulan manusia. Okey, so kita dah setuju kan politik ni ada kat mana-mana. Sekarang jom kita tengok pula definisi yang lebih formal sikit. Untuk itu, kita kena undur balik ke zaman Yunani kuno, tempat di mana perbincangan mengenainya bermula. Ada seorang ahli falsafah agung ni, nama dia Aristotle. Dia kata manusia ni secara semula jadinya adalah zoon politikon. Bunyi macam canggih kan? Tapi maksudnya simple je. Maknanya, kita ni tak boleh hidup sorang-sorang. Kita kena berinteraksi, bekerjasama dan ya, kadang-kadang kita berbalah untuk uruskan hidup kita sama-sama. Proses inilah yang kita panggil politik. Jadi, kalau kita nak bedah siasat politik, ini dia 5 bahan utamanya. Cuba bayangkan, tak kisahlah sistem politik tu besar macam sebuah negara atau kecil macam persatuan taman, dia mesti ada organisasi yang mentadbir, mesti ada perebutan untuk mempengaruhi, proses membuat keputusan, hasil keputusan tu dan cara sumber macam duit dan hak diagihkan. Okey, settle bab politik. Sekarang, apa benda pula sains politik ni? Kat sinilah ramai yang salah faham. Belajar sains politik tak semestinya bermakna anda terus dapat tiket untuk jadi Perdana Menteri tau. Macam cerita seorang pensyarah ni, masa dekat sekolah menengah, cikgu dia boleh tanya, awak ni nanti nak jadi ahli politik BN ke PAS? Aduh, itu salah faham yang besar kawan-kawan. Belajar sains politik ni bukan pasal nak jadi ahli politik. Ia pasal nak faham macam mana dunia politik ni berfungsi, macam mana ia berjalan. Slide ni paling best sebab dia tunjukkan beza dia dengan sangat jelas. Fikir macam ni, politik tu sendiri adalah permainannya. Macam pemain bola sepak kat padang tu yang tengah sibuk nak jaringkan gol. Sains politik pula, dia macam penganalisis sukan kat studio. Dia tak main, tapi dia kaji strategi, dia faham peraturan dan dia analisis kenapa satu tim tu boleh menang atau kalah. Nampak tak bezanya sekarang? Okey, jom kita sambung. Untuk faham permainan yang kompleks ni, penganalisis sains politik guna beberapa kanta atau lensa yang berbeza. Setiap kanta ni bagi kita fokus pada sudut yang lain-lain. Kanta yang pertama, falsafah politik. Yang ini ditanya soalan-soalan paling besar, paling asas sekali. Kenapa kita perlukan kerajaan? Apa tu keadilan? Dan yang paling penting, dari mana kerajaan dapat kuasa untuk suruh kita buat itu ini? Boleh kata, inilah akar umbi kepada semua perbincangan politik. Kanta kedua, kita ada politik perbandingan. Pernah tak kita terfikir, sistem pilihan raya kita ni dah cukup bagus ke? Macam mana kita nak tahu? Caranya, kita bandingkanlah dengan negara lain. Lensa ni tolong kita nampak kelebihan dan kelemahan sistem kita sendiri bila kita tengok macam mana orang lain buat. Contoh paling senang nak faham, kita tengok je isu kebebasan bersuara. Cara Malaysia dan Singapura handle isu ni sangat berbeza kan? Kenapa? Politik perbandingan akan kaji sejarah, budaya, struktur kerajaan dua-dua negara ni untuk jelaskan kenapa wujudnya perbezaan tu. Seterusnya, kanta ketiga, ekonomi politik. Yang ni, dia sambungkan dua dunia yang kita tak boleh pisahkan, politik dan ekonomi. Fikirkan, setiap keputusan politik yang dibuat mesti ada kesan ekonomi dan setiap masalah ekonomi yang berlaku mesti ada puncanya dari segi politik. Contoh paling power, ingat tak masa Donald Trump tiba-tiba lancarkan perang dagang dengan China? Itu keputusan politik 100%. Tapi apa jadi? Kesannya tu, boom. Satu dunia rasa tempiasnya, termasuklah harga barang yang kita beli kat pasar raya. Inilah benda-benda macam inilah yang dikaji oleh ekonomi politik. Dan kanta kita yang terakhir, kita zoom out, kita tengok pentas dunia. Inilah dia hubungan antarabangsa atau orang selalu panggil IR.
Bidang ni kaji macam mana negara-negara berinteraksi antara satu sama lain, siapa kawan, siapa lawan, kenapa ada negara yang bekerjasama dan kenapa ada yang berperang. Jadi, poin paling penting kat sini ialah dalam dunia IR, satu lawatan diplomatik tu bukan sekadar, "Hai, apa khabar?" Tak, ia satu langkah strategi. Bila pemimpin China datang Malaysia lepas Amerika kenakan tarif, itu bukan kebetulan. Ia hantar satu mesej yang sangat jelas pasal pakatan, pasal kuasa dan pasal siapa kawan siapa dalam percaturan global. Okey, kita dah cakap pasal politik kat office, pasal ahli falsafah Yunani, pasal perang dagang, macam-macam kan? Tapi soalan paling besar sekarang, kenapa semua ni penting untuk anda? Apa gunanya kita tahu semua benda ni? Jawapannya simple je. Sains politik ni, dia bagi kita alat. Dia bagi kita toolkit untuk jadi pemerhati dunia yang lebih bijak, lebih kritis. Kita bukan lagi jadi penonton pasif yang telan je apa orang cakap. Toolkit ni bagi kita kuasa untuk tengok lebih jauh dari tajuk berita. Ia membolehkan kita untuk menjelaskan kenapa satu-satu peristiwa politik tu boleh terjadi. Ia bagi kita kebolehan untuk menguji sama ada janji-janji ahli politik tu betul ke atau sembang je. Dan yang paling penting, ia bantu kita meramal ke mana hala tuju negara dan masyarakat kita. Jadi, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Lain kali bila anda baca berita atau terdengar perbualan pasal politik, cuba berhenti sekejap. Cuba pakai salah satu kanta yang kita bincangkan tadi. Cuba tengok isu tu dari sudut ekonomi politik atau bandingkannya dengan negara lain. Tengok, adakah pandangan anda akan jadi berbeza? Selamat mencuba dan selamat meneroka.